Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadirat Subhanahu wa taala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita pada pagi ini untuk sama-sama kita duduk di dalam satu majlis ilmu, iaitu berkenaan dengan sirah kita pada pagi ini, iaitu pembacaan kitab Khulasah Nurul Yakin atau sirah ringkasan daripada sirah Nurul Yakin. Kita tengok kitab masing-masing ada ya. Alhamdulillah. Baik, insya-Allah. Jadi apa yang kita dapat pada pagi ini moga-moga akan menyebabkan satu suntikan kecintaan kita kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan kecintaan itulah Allah mengizinkan junjungan besar Nabi kita untuk memberikan syafaat kepada kita semua nanti pada hari akhirat, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi majlis dan seluruh ahli jawatan kuasa yang terlibat, para pegawai yang terlibat dalam menjayakan program kita pada pagi ini, dan kepada asatizah sekiranya ada ustaz-ustaz ataupun ustazah, mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini. Sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya, yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemuda, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Jadi kita baru nak mula kitab kita ni. Asalnya kitab ni kitab Arab. Asalnya kitab ni kitab Arab, namanya Nurul Yakin. Nurul Yakin tu, nur tu maknanya cahaya. Yang sebenarnya ul belakang tu tak ada, sebenarnya nur saja. Jadi yang jadi nurul ni sebab dia masuk alif lam dalam al-yakin tu. Itu yang jadi Nurul Yakin. Lepas tu ada orang tanya, kalau orang tu nama dia Nur dengan Nurul, apa beza? Tak ada beza. Sebab dua-dua makna cahaya. Al-yakin itu maknanya keyakinan. Yakin itu juga dengan makna iman. Iman tu maknanya percaya. Jadi ini makna kata Nurul Yakin, cahaya keyakinan, atau juga cahaya keimanan atau cahaya kepercayaan dan keyakinan kita kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudiannya kitab ini asal pengarang dia yang tulis kat depan tu lah. Asalnya kitab ni tebal. Asalnya kitab ni tebal. Jadi memang kebanyakan kitab-kitab sirah ni semua tebal-tebal. Yang paling famous syarah Sirah Ibn Hisham. Sirah Ibn Hisham tu tebal ni ada. Lepas tu ada satu lagi kitab yang famous juga dalam bab sirah, kitab Rahikul Makhtum, pun tebal ni. Jadi kalau mengaji tebal-tebal jenuh kita tak? Yalah, tebal lah, nipis pun payah. Apa lagi tebal kan? Jadi yang ini setelah diringkaskan, sebab tu nama dia Khulasah. Khulasah tu maknanya ringkasan. Khulasah tu Nurul Yakin. Jadi ringkasan sirah Nurul Yakin. Daripada yang tebal tu dia ringkaskan. Tak apalah, kita ngaji ringkas dulu. So mana tahu kan, setahun ni khatam tu kitab ni, mana tahu baru kita mengaji yang tebal lah. Boleh setahun kitab ni? Tak boleh. Nampak je nipis ni entah berapa tahun tak tahu, sampai ke pencin ke apa tak tahu kan. Baik. Ada nama dia Khulasah Nurul Yakin, ringkasan sirah Nurul Yakin. Pengarang asal dia Syekh Muhammad bin Afifi Al-Bajuri Al-Khudaribi. Itulah nama pengarang kitab ni. Dan kalau atas pengamatan saya sendirilah secara peribadinya, bila kita mengaji kitab-kitab ni, kebanyakan nama ulama ni namanya Muhammad.
Tu berkatnya nama Nabi kita, Nabi Muhammad ni. Jadi kalau ada anak ke apa, buhlah nama Muhammad. Kalau nak buh nama-nama lain tu boleh, tapi lapik, maknanya jangan tinggal Muhammad. Buh nama, contoh nak buh nama Yusuf kan, Muhammad Yusuf. Biar ada nama Muhammad tu. Sebab nama tu bukan saja-saja nama, berkat. Sebab berkatnya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Banyak saya belajar, kebanyakan ulama' atau kebanyakan pengarang kitab mesti nama Muhammad kan. Imam Bukhari nama Muhammad kan? Imam Syafi'i pun nama Muhammad kan. Nama siapa lagi? Imam Ghazali nama Muhammad. Jadi banyak nama Muhammad sebab Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nama saya pun Muhammad. Muhammad Syakir kan. Baik, jadi dekat biar bubuh nama Nabi. Kemudian kitab ini diringkaskan oleh Syekh Omar bin Abdul Jabbar. Ada seorang lagi ulama diringkaskan kitab ni. Sebab saya cakap tadi asalnya kitab ni tebal, kemudian diringkaskan oleh ulama yang lain, namanya Syekh Omar bin Abdul Jabbar. Tapi dah diringkaskan masih lagi bahasa Arab. Sebab tu kalau tengok isi dalam ni, dia ada Arab, lepas tu dia ada terjemah bawah. Baik, yang tulisan Arab tu kita namakan dia matan. Itu dipanggil matan. Jadi kalau saya kata okey, kita baca matan yang pertama. Matan tu maksudnya perkataan Arab yang ditulis. Okey, itu makna matan. Kemudian dia ada garis bawah tu kan. Lepas tu dia ada tulis hadis apa. Yang hadis apa semua tu bukan matan. Itu dalil. Dalil kepada matan. Setiap matan tu ada dalil dia, ada hujah dia. Jadi ini kitab kita yang kita mengaji ni. Kemudian kalau kita mengaji bahasa Arab, jenuh lah kita, tak faham, maka diterjemahkan oleh seorang ustaz. Dia duduk Penang rasanya ustaz tu. Kepala Batas. Nama dia Ustaz Zamri bin Hashim, atau gelaran dia Abu Hazim Ad-Dimashqi. Abu Hazim sebab nama anak dia Hazim. Orang yang biasanya mengaji kat Arab ni, dia suka ambil gelaran begitu. Abu tu maknanya bapa. Lepas tu dia bubuh nama anak dia. Macam contoh nama saya Muhammad Syakir, nama anak saya Muhammad Umar. Jadi kalau saya nak, orang cakap apa, tak nak pakai nama sendiri, kita bubuh Abu Muhammad Umar ataupun Abu Umar. Abu Umar tu maknanya bapa si Umar. Siapa bapa si Umar? Syakir lah. Tu panggil Abu, gelaran Abu tu. Abu Hazim Ad-Dimashqi. Ad-Dimashqi tempat dia mengaji, dekat Dimash. Baik, itu sedikit pengenalan tentang apa yang mengarang kitab ni. Jadi kita terus masuk muka surat yang pertama. Muka surat yang pertama. Kita berhenti ke apa ni? Berhenti, takut terlajak. 8 9 9.40. Okey, baik. Nak siapa berzikir tu juga. Terkejut. Baik. Baik. Jadi yang pertama, Ad-Daurul Awal. Ad-Daur tu artinya pelajaran. Pelajaran. Awal yang pertama lah. Pelajaran yang pertama ataupun fasal yang pertama. Min, daripada hayati, hidup Rasulullah, utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Qabla artinya sebelum, al-bi'tsah, dibangkitkan. Jadi tajuk kita yang pertama ni, kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum dilantik menjadi nabi dan rasul. Bangkit di sini maknanya bi'tsah ni dibangkitkan menjadi nabi. Sebab nabi dilantik menjadi nabi umur berapa tahun? Nabi dilantik menjadi nabi umur berapa tahun? Saya suka tanya, minta maaf, saya suka tanya sebab saya masa mengaji dulu selalu kena tanya, jadi saya balas dendam.
Saya jangan takut-takut. Kita sempoi je. Pagi ni kita buat santai je. Kalau nak tanya soalan tengah-tengah tu pun boleh tanya. Jadi Nabi dilantik jadi Nabi umur berapa? 40 tahun. Okey, betul. Dilantik jadi Rasul. Kat sini orang selalu pening. Nah, okey. Nabi dilantik jadi Nabi umur 40, dilantik jadi Rasul pun umur 40. Maksudnya Nabi dilantik jadi Nabi, terus dilantik jadi Rasul. Dan kita kena faham beza pangkat Nabi dengan pangkat Rasul tu lain. Semua Nabi tak semestinya Rasul, tapi semua Rasul pasti Nabi. Dia mesti kena jadi Nabi dulu baru boleh jadi Rasul. Dia tak boleh terus jadi Rasul tanpa jadi Nabi, tak boleh. Dia begitu. Dan apa beza Nabi dengan Rasul? Nabi ambil daripada perkataan asalnya naba'. Kita pernah dengar kan Suratul Naba', juzuk Amma. Suratul Naba'. Naba' tu maksud apa? Berita. Jadi Nabi ni, erti Nabi maknanya yang menyampaikan berita. Berita daripada mana? Daripada Allah. Tu Nabi. Dan tugas Nabi menyampaikan agama ni pada kelompok yang kecil, yakni pada dirinya dan ahli keluarganya dan yang dekat-dekat dengan dia je. Itu Nabi. Dia tak diwajibkan untuk sampaikan kepada seluruh umat. Beza dengan Rasul. Rasul maksudnya asal kata Rasul tu Rasin wa ulam, asal katanya risal, Rasin lam. Risal ni maknanya surat ataupun utusan. Jadi Rasul pengutus. Rasulullah yang ditugaskan mengutuskan oleh Allah. Kalau bahasa Inggeris dipanggil the messenger of God. The messenger ni maknanya tukang hantar surat. Tapi bukan postman lah. Tapi macam tu nak fahamnya. Dan sebab tu kita panggil ayat Quran itu dengan panggilan surah. Surah tu sebenarnya surat lah. Sin waw ra ta. Ke bahasa Melayu jadi surat, bahasa Arab surah. Tu surat-surat Allah. Allah utus melalui malaikat Jibril, dihantar ke Nabi untuk disampaikan pada kita. Jadi Allah hantar kat kita ni berapa banyak surat Allah hantar? Berapa banyak surat Allah hantar kat kita? Bunyi angin. 114 surat. Orang kalau dia berkasih, zaman dulu tak ada WhatsApp lagi tak? Zaman dulu cinta pakai surat lah, burung merpati kan? Jadi kalau kerap dia hantar surat, itu tandanya dia kasih, dia sayang. Jadi Allah hantar sampai 114 surat kat kita. Tiba-tiba kita tak baca satu surat pun yang Allah utus. Baik ke jahat? Baik ke jahat? Jadi nak fahamnya, jadi jahat bukan mesti minum arak. Betul dah itu jahat ke? Jadi jahat bukannya main judi. Betul yang tu jahat juga. Tapi boleh juga kita jadi jahat kalau kita langsung tak pedulikan surat Allah, iaitu Al-Quran. Cukuplah orang tu dianggap jahat bila Quran langsung dia tak pernah baca. Jahat dah tu. Sebab Allah utus surat, hantar surat kat dia, dia tak baca, tak kau hajar, tak biadab. Jadi jangan sampai kita ni langsung tak membaca surah-surah Allah. Bacalah. Nak sibuk bekerja macam mana pun, ambil masa. Tak boleh baca surat yang panjang, baca surat yang pendek. Sebab tu Allah hantar ada yang pendek, ada yang panjang. Kamu tak dan yang panjang, baca yang pendek. Kul huwallah pun pendek. Tu surat Allah tu kan. Jadi gitu. Jadi itu Rasul. Sebab tu Rasul dipanggil pengutus. Dan tugas Rasul menyampaikan dakwah agama itu kepada seluruh umat. Bukan kelompok kecil, tapi kelompok besar. Bukan hanya pada keluarganya atau orang kampung dia je, tapi seluruh umat, seluruh dunia. Setiap Rasul tu. Bilangan Nabi keseluruhannya berdasarkan hadis 124,000 orang. Seperti mana juga disebut di dalam kitab Faridatul Faraid, 124,000 orang bilangan Nabi.
Bilangan Rasul 313, 313. Nombor plate JPJ 313 mahal tak? Bidah. Kalau geng-geng ustaz dia berebut nak nombor tu. Sebab dia faham nombor tu nombor keramat. Tak keramat pun bilangan Rasul 313. Tapi nak lebih keramat ambil nombor 124,000. Tapi tak ada lagi nombor banyak tu. Kan? 313 bilangan Rasul. Ya ke ustaz? Dia tanya. Saya belajar 25. Tu belajar tak habis. 25 tu yang tertulis di dalam Quran. 25 tu wajib diketahui. 313 tak wajib diketahui. Cuma kita tahu bilangan je. Tapi 25 Rasul yang kita biasa dengar kumpulan Raihan buat lagu tu, 25 tu wajib kita kena tahu setiap seorang. Kalau tak tahu jalan cerita tak apa lagi, tapi namanya wajib hafal. Daripada Nabi Adam sampailah Nabi Muhammad, wajib hafal. Jangan sampai tak tahu. Ini orang sebut nama tak tahu Nabi ke tak Nabi. Orang pun tanya, Adam Nabi, dia kata. Musa Nabi. Ismail Nabi. Ibrahim Nabi. Yusuf Tayyub dia termenung. Nabi ke kurma? Kena pandai beza lah. Yusuf je Nabi, Tayyub kan. Jadi kena tahu. Jangan sampai tak reti langsung. Tak tahu, oh itu Nabi ke? Yang dalam 25. Yang luar daripada 25 ni kalau kita tak tahu, dimaaf. Contohnya Nabi Khidir alaihissalam tak masuk dalam 25. Nabi Daniel, Nabi Haikal, Nabi Syed, banyak lagi lah kan? Nabi-nabi lain. Itu. Baik. Jadi itu dia. Dan dalam banyak-banyak Nabi dan Rasul ni, ada 5 orang Rasul yang paling tinggi pangkat dia. Pangkat paling tinggi, the top 5, iaitulah Rasul Ulul Azmi. Itu panggil Rasul Ulul Azmi. Kenapa dipanggil mereka 5 orang tu Rasul Ulul Azmi? Sebab cabaran dan cobaan dia sangat-sangat dahsyat. Jadi disitulah ulama' membuat kesimpulan, kasih sayang Allah itu bergantung kepada cobaan ujian. Lagi tinggi ujian Allah berikan pada seseorang, lagi tinggilah tanda Allah kasih pada dia. Dalil bukti tu 5 orang Rasul. Allah uji 5 Rasul ni dahsyat-dahsyat semua. Semua ujian dia hebat-hebat. Kenapa Allah uji hebat-hebat? Sebab itu yang paling Allah sayang sekali, yang paling rapat. Dalam 5 orang tu yang paling dahsyat sekali ujian dia, junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dahsyat tak dahsyat? Kita baca sirah dia nanti. Allah uji sejak sebelum dilantik jadi Nabi lagi. Beliau baginda dilahirkan dalam keadaan waktu tu orang jahiliah terlampau teruk. Lahir kat tengah-tengah tempat yang teruk. Ujian pertama dah tu. Lahir pun tempat tu dah. Mekah ni hampir 300 berhala dulu keliling Mekah. Dalam Kaabah ada berhala, luar Kaabah keliling tu berhala. Lepas tu hidup tak bertamadun. Ada yang bogel tawaf. Dulu lagi sebelum Nabi lagi, memang orang dah buat kerja tawaf dah Kaabah ni. Lama dah. Sebab tu orang kata di Kaabah ni tak boleh stop tawaf dia. Kalau stop, bumi ni hancur. Jadi memang dari dulu tawaf. Tapi tawaf bukan-bukan lah dulu zaman jahiliah. Tawaf dalam keadaan bogel, dalam keadaan mabuk masa tu. Tiba-tiba dalam keadaan hiruk pikuk begitu, Allah lahirkan orang insan yang paling mulia di tengah-tengah dia. Itu ujian yang berat. Kemudian lagi berat lagi Allah uji Nabi ketiadaan ayah sejak daripada perut kandungan ibunya. Ayah meninggal, lahir-lahir baru nak hidup membesar sikit, mak pula meninggal kan. Lepas tu pula dijaga oleh atuknya, atuk meninggal, dijaga pakcik, nikah dengan isteri pertama, meninggal dua-dua. Itu yang membawa kepada peristiwa Isra' wal Mi'raj yang kita sambut sebelum ni kan. Isra' Mi'raj tu sebagai hadiah yang Allah berikan pada Nabi kita, sebabkan Nabi melalui tahun kesedihan sebelum dia. Setahun sebelum Isra' Mi'raj tu dipanggil tahun kesedihan. Sebab apa sedih? 2 orang yang paling dia kasih meninggal, iaitu isteri kesayangannya, isteri yang pertama Sayyidatina Khadijah,
dan juga apa nama pakcik Nabi bernama Abu Talib, yang mempertahankan Nabi. Jadi atas kesedihan itulah Allah menggembirakan Nabi dengan bawa Nabi jalan-jalan. Jalan-jalan itulah namanya tiket Isra' wal Mi'raj. Satu tiket yang paling mahal sekali dalam dunia ni sehingga tak ternilai harganya. Kerana jutawan bilioner macam mana pun atas muka bumi takkan boleh beli tiket Isra' wal Mi'raj. Kan? Dia pergi kaunter dekat Mas Airline, cakap saya nak beli tiket Isra' Mi'raj. Gawai tu tengok atas bawah, dia kata ada makan ubat gegat ke apa dia? Dia kata gila, mana boleh pergi, dia kata naik ke langit tak boleh. Nah, terbang atas tu boleh lah, naik atas lagi mana boleh? Tak boleh. Tak ada seorang. Lepas tu orang tanya ulama, yang pergi naik bulan tu dia dah sampai ke langit pertama. Ulama kata mana sampai lagi? Tu baru langit dunia. Langit pertama jauh lagi, atas lagi 500 tahun perjalanan baru boleh sampai. Yang pernah sampai Nabi Muhammad seorang sahaja. Orang lain tak pernah sampai. Tu hebatnya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh nak? Jadi yang kita nak belajar ni tentang kehidupan Rasulullah SAW sebelum dilantik menjadi Nabi dan Rasul. Sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Sayyid tu maksudnya pemimpin. Na tu maknanya kami. Sayyiduna artinya pemimpin kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksud Sayyiduna di sini pemimpin kita ni lebih tinggi daripada segala pemimpin yang ada di atas muka bumi. Sehebat-hebat sultan agung, raja, perdana menteri, sehebat-hebat dia pun tanah jajahan dia bawah taklukan dia sahaja. Perdana menteri, hebat-hebat perdana menteri, asal buka TV muka dia. Hebat dia pun dia hanya jaga Malaysia saja. Dia pergi Singapura tak boleh buat apa dah. Sebab Singapura bukan kawasan dia, bukan bawah kekuasaan kerajaan dia. Dan dia tak boleh perintah pun polis-polis dekat Singapura. Tapi polis Malaysia dia boleh bagi arahan. Tapi Singapura sorry, kan? Sebab dia had sampai Malaysia saja. Begitu juga Sultan Agung, hebat-hebat sultan, hebat-hebat agung pun dia hanya boleh kuasa pada tempat dia. Agung kuasa lah 14 negeri. Apa dah? Sultan negeri, kuasa negeri dia je. Sultan Perak tak boleh campur tangan urusan negeri negeri Selangor ke, negeri Kedah ke, tak boleh campur tangan. Sebab bidang kuasa dia Perak, sebab dia Sultan Perak sahaja. Tapi hebatnya seorang pemimpin yang bernama Muhammad bin Abdullah, dia punya kuasa satu dunia. Dia berkuasa. Sebab kuasa satu dunia, seluruh umat Islam duduk di bawah payung pemerintahan dia. Tak kira pun kita duduk di mana pun, tetap Nabi Muhammad lah Nabi kita, pemimpin kita. Duduklah. Tak payah kata orang Melayu Islam di Malaysia, kan? Orang Islam di China, pemimpin dia Nabi Muhammad. Di Afrika, pemimpin Nabi Muhammad. Di London, pemimpin Nabi Muhammad. Di Arab, pemimpin Nabi Muhammad. Jadi mana nak cari pemimpin sehebat ni? Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Sebab tu jangan kita memuliakan mana-mana pimpinan, mana-mana pemimpin lebih daripada memuliakan Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai taksub kepada yang lain. Taksub Nabi tak apa. Nak taksub, kalau nak taksub pada manusia, jangan taksub dengan mana-mana pemimpin negara. Tak payah kata pemimpin negara, taksub dengan tok guru pun tak boleh, taksub dengan ulama tak boleh. Yang boleh taksub dengan Nabi. Tapi jangan sampai ketaksuban kepada Nabi sehingga menyamakan kedudukan Nabi dengan Tuhan. Itu tak boleh. Tapi meletakkan Nabi semulia-mulia makhluk boleh. Itu tak apa. Sikit-sikit Nabi, sikit-sikit Nabi. Kenapa hang pakai jubah? Sebab ikut Nabi. Dan kenapa hang pakai kopiah? Ikut Nabi juga. Kenapa hang jadi JPJ? Ikut Nabi juga, kata. Boleh tak cakap gitu? Kenapa kerja JPJ? Sebab ikut Nabi. Sebab apa? Apa kaitan JPJ dengan Nabi? Amanah. Bagus. Betul? Jadi biar apa pun Nabi. Ini tak kenapa jadi JPJ? Boleh sama orang, kata. Jangan sebab tu. Sebab ikut Nabi. Barulah kerja kita jadi ibadat. Jadi kita kerja letih-letih macam mana pun, setiap saat dalam kerja kita tu pahala. Kenapa jadi ibadat? Kerana Allah dan Rasul.
Gaji nombor 2 lah, kan? Adalah, tak apa, yang tu jangan risau dah, Allah jamin dah rezeki. Yang pentingnya ibadat. Kalau kita kerja semata-mata kerana duit, kalau macam tu, apa beza kita orang Islam dengan yang bukan Islam? Dalam JBJ ada tak yang bukan Islam, bukan Melayu? Ada juga kan? Ada Cina, ada India. Dan kalau macam tu sama je lah. Sebab Cina, India, orang kafir ni pun dia kerja kerana nak gaji tak, kerana nak duit. Jadi kalau orang Islam pun kerja semata nak gaji duit, sama 2 kali 5 je. Dan apa beza kamu dengan Islam dengan yang bukan Islam? Jadi biar ada beza. Biar ada beza. Kita orang Islam, kita kerja-kerja juga, memang nak gaji juga, tapi yang paling utama kerana agama, kerana Allah dan Rasul, kerana ibadat. Baik. Jadi itu dia pemimpin kita, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Matannya yang pertama. Ini matan yang pertama. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, huwa sayyiduna Rasulullah ilan nasi kafatan wa akhirul anbiya'i wa imamur rusul. Artinya huwa tu maknanya dia, sayyiduna penghulu kita, Rasul lah utusan Allah, ila kepada an-nasi manusia, kafatan seluruhnya, wa akhiru dan akhir, al-anbiya para nabi, wa imamu dan ketua, ar-rusul rasul, ketua segala rasul. Baik, kita pergi satu-satu insya-Allah. Pertama sekali, huwa sayyiduna, baginda adalah penghulu kita. Apa yang dimaksudkan dengan penghulu kita? Dia bawa dalil yang pertama, nombor 1 kecil tu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana sayyidu waladi adama yaumal qiyamah. Ana artinya aku atau saya, sayyidu adalah sayyid penghulu, waladi anak, adama Adam, yauma pada hari al-qiyamah, hari kiamat. Kata Nabi, aku adalah sayyid penghulu anak Adam pada hari kiamat. Maksud anak Adam manusia semuanya, ketua segala manusia Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketua. Nah, semua manusia ni ketua dia Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kata Nabi, wa awwalu man yanshaqu anhul qabru. Wa awwalu yang terawal, man yakni yang orang yang yanshaqu. Yanshaqu artinya dibangkitkan, yang terbangkit, anhu daripadanya, al-qabra yakni kubur. Kerana akulah orang yang pertama akan dibangkitkan daripada kubur. Bila ditiup sangkakala yang pertama, semua meninggal, mati. Yang dah meninggal memang meninggal dah lah. Yang hidup lah, yang hidup semua mati. Lepas tu senyap, sunyi, tak ada apa. Yang tinggal masa tu 4 orang malaikat. 4 malaikat. Antara malaikat yang besar-besar lah, malaikat Israfil, malaikat Israel, malaikat Jibril dengan malaikat Mikail. Kemudian Allah perintahkan malaikat pencabut nyawa. Malaikat pencabut nyawa nama apa? Israel. Kena kenal ni, takut satgi dia datang rumah tak kenal lagi. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Siapa ni? Israel. Lah, lama tak datang je. Lama tak datang apa? Nampak? Kawan tu datang, itulah yang pertama dan yang terakhir. Kan? Jadi Allah perintahkan, wahai malaikat Israel, cabut nyawa semua. Dicabutlah nyawa lagi 3 malaikat. Dengan Jibril pun mati juga. Tak ada habis. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasai mati. Mati habis. Cabut nyawa. Dah kali tinggal siapa? Allah tanya, siapa lagi yang tinggal? Malaikat Israel pandang kanan, dia pandang kiri. Dia kata, tak ada siapa dah wahai Tuhan. Tinggal hamba lah, seorang yang hina, lagi lemah. Dia merendahkan diri pada depan Allah Ta'ala. Tak ada dah, tinggal dia je. Kemudian Allah kata, kalau begitu cabut nyawa kamu sendiri. Malaikat Israel selama ni dia cabut nyawa orang, kali ni dia cabut nyawa dia sendiri. Agak-agak dia cabut nyawa dia sendiri, kuat ke slow?
Slow lah sebab diri sendiri. Betul tak? Macam kalau kita kan? Kalau buat orang kita tak peduli dah. Macam doktor gigi, dia nak cabut gigi orang, dia lantak orang tu menjerit ke apa, kerap cabut gitu je. Tapi kalau gigi dia sendiri, slow tarik. Sebab diri sendiri dia boleh adjust kan? Jadi malaikat Israel dia cabut nyawa dia sendiri, dia tak sentak, dia tarik pelan-pelan. Dalam tarik pelan-pelan tu, dalam hadis kata, Nabi kata dia menjerit terlampau kuat kerana sakitnya mati tu. Dia tak pernah rasa mati, kali tu baru dia rasa mati. Sebelum ni dia cabut nyawa orang je. Ni dia cabut nyawa dia sendiri. Jerit, kuatan jerit dia, seandainya ada orang masih hidup waktu tu, pasti akan mati. Dan semua tumbuhan takkan tumbuh lagi dah dengan sebab jeritan dia terlampau kuat. Tercabut habis tanah-tanah ni kalau dia jerit masa kehidupan sekarang. Jadi tapi masa tu tak ada siapa dah, memang tak ada pula, tapi jerit kuat habis jerit. Nak ceritanya, malaikat Israel cabut nyawa sendiri pun sakit, bayangkan dia cabut nyawa kita. Sebab tu dipanggil sakaratul maut. Apa maksud sakar? Sakar tu maknanya mabuk. Sakar tu mabuk, mabuk maut. Bapa mabuk masa tu macam orang mabuk. Orang mabuk dia tak fikir apa dah. Mana dia fikir apa-apa dah. Sebab tu kes langgar kan, mati. Orang mabuk dia mana fikir dah. Padahal motor sangkut dah bawah bumper kereta orang tu, dia jalan lagi sekilo. Mana dia fikir apa dah. Mabuk tak boleh fikir dah. Begitu sakaratul maut, bila datangnya maut waktu tu orang ni dia tak akan fikir apa dah. Yang dia fikir hanya Allah je, Tuhan dia. Tak fikir apa dah. Orang tengah nazak kita bisik kat telinga dia. Orang ulama suruh bisik la ilaha illallah, dia pergi bisik duit bantuan dah masuk, dia kata. Bisik kat telinga kawan tu, duk main meter ting itu, napas tak cukup, dia pergi bisik duit bantuan dah masuk. Lagi laju meter tu. Nampak? Mana ada kawan tu jadi steady, tak ada. Dia tak ada fikir dah dunia. Sebab tu ada setengah ulama menyebut, dia kata matikan dirimu sebelum kamu mati. Apa maksud dia? Bukan suruh bunuh diri, tapi maksud dia, jadilah sifat hatimu seperti mana orang yang nak mati. Orang nak mati dia tak fikir dah pasal yang lain, dia fikir Allah je. Jadi sebelum Allah jemput kita, kita buat persediaan dengan mendidik hati kita. Jangan fikir dah banyak sangat benda lain, fikir pasal Allah. Tapi bukan suruh tinggal langsung dunia. Lagi kan, ni Jumaat, Isnin depan tak datang jabat dah, Azan, tak nak fikir dunia dah. Kerja-kerja JPJ ke tak kira dah, lantak dah pergilah kerja. Tapi dunia ni, kata guru kami, Tok Guru Siddiq Noh, keling-keling je. Dia kata dunia ni jeling-jeling je. Akhirat yang pandang betul-betul. Macam kita bawa kereta lah. Saya banyak ambil contoh kereta sebab ni JPJ kan, dia berkait dengan kereta. Macam kita bawa kereta, depan ni akhirat, belakang dunia. Memang akhirat depan, dunia belakang. Yang kita tinggalkan ni dunia, yang kita nak menuju sekarang ni akhirat. Jadi akhirat depan, dunia belakang. Jadi bila kita bawa kereta, kita banyak pandang depan ke banyak pandang belakang? Kalau pandang belakang bodoh, pandang depan lori balak depan, pung, habis. Jadi pandang depan, tapi perlu tak pandang belakang? Perlulah sekali-sekala. Nak masuk simpang tengok side mirror, tu guna side mirror. Sebab tu orang buat side mirror, cermin dia kecil, tapi mirror depan tu besar, nak menunjukkan itu lebih utama, yang ni sikit saja. Begitulah dunia dan akhirat. Pandang akhirat tu banyak, pandang dunia sikit-sikit saja, lebih kurang. Macam mana nak pandang dunia sikit-sikit? Okey dah, ni dah cukup dah kan kerja kita. Okey dah, ni ada gaji, ada rumah, ada kenderaan, boleh pergi sana sini apa semua. Okey dah tu. Yang dia pulun sangat macam tak cukup-cukup lagi hidup ni. Dah cukup dengan gaji bulan, buat lagi overtime tak habis-habis. Dah bila nak pergi semayang jemaah di Masjid Surau? Bila nak fokus nak baca Quran ni, minta maaf cakap, kadang-kadang umur dah berusia 40-50 tahun, baca Quran masih lagi merangkak. Macam mana tu? Lepas tu ada hati nak masuk syurga. Pintu syurga mana nak buka kalau begitu? Nampak? Jadi ini renungan untuk kita sama. Dan dunia tak apa dah, bahagian dunia ada dah untuk kita. Tak ada masalah. Apa nak mewah-mewah, rumah besar-besar. Ada rumah tempat tidur, okey dah. Rata-rata 99% kita semua ni, rumah kita semua lebih besar daripada rumah Nabi. Betul tak betul?
Betul, apa lagi yang kita tak puas? Rumah Nabi kecil je. Padahal Nabi tu kekasih Allah, confirm syurga dah. Kita syurga tak confirm lagi. Nah, jadi rumah kita cukup dah, ada ruang tamu, ada bilik tidur, ada bilik air, ada dapur. Okeylah tu. Bukannya sampai kita tidur dalam kotak. Nah, adalah tu okey dah. Kenderaan pun tak apalah, kalau tak mewah sangat pun janji ada kenderaan. Boleh bawa pergi masjid, boleh pergi surau, boleh pergi tempat kerja. Okeylah tu. Itu hidup tu dah cukup, tapi tak puas. Yang ni yang jadi nafsu nama dia. Tamak dalam hati. Tak puas setakat nak hidup biasa-biasa, nak bermewah-mewah lagi, bermewah-mewah lagi. Akhirnya bila selampau dalam hati ni hubbud dunia, cinta dunia, yang haram pun diambil juga. Akhirnya tak cukup dengan gaji bulan, rasuah pun diambil. Betul tak betul? Inilah punca dia. Tapi kalau kita didik hati kita, apa yang Allah berezekikan padaku cukup, cukup. Tak ada masalah tu. Tapi bila tak cukup, mula tu yang akhirnya tak cukup yang halal, yang haram pun dia sapu. Ni masalah. Jadi masalah rasuah dan sebagainya ialah masalah hati dalam bab pemahaman agama. Batu buatlah motivasi benci rasuah ke apa, kempen benci rasuah. Taklud, saya berani confirm, taklud. Nak kempen benci rasuah, jana pemimpin atas pun rasuah juga. Nak kempen iaitu dengan kempen pendidikan agama. Orang kalau ada agama, hidupnya akan terdidik dengan agama, dunianya akan terkawal dengan agama. Kan? Sebab tu contoh manusia ni, kalau kita didik dia dengan semata-mata undang-undang dunia ciptaan manusia, tak jadi. Kita letak kamera AES, kan? Letak kamera AES, tulis pula signboard situ, kamera di hadapan. Dia slow. Slow. Daripada 120, 20 tinggal. Slow. Lori balak pun potong. Slow. Sebab apa? Dia tulis ada kamera. Lepas dah habis, dia tengok side mirror belakang. Jauh dah kamera. Tekan balik tak? Tekan balik. Itu sifat manusia. Macam tu kat kita kerja. Bos ada. Buat kerja. Line clear. Bos tak ada dah, bos keluar dah. Betul tak betul? Jadi macam mana nak didik manusia? Didiknya kenal Tuhan. Kenal Tuhan. Ma'rifatullah. Bila kenal Allah, CCTV Allah 24 jam, setiap saat, setiap detik. Nak lari ke mana? Kalau manusia, kita boleh lari lagi. Manusia bukan tengok kita 24 jam, tapi Allah tengok kita 24 jam. Kalau ini ditanam, tak ada siapa pun berani nak ambil rasuah, nak tipu dalam kerja, nak ngola, nak sebagainya. Sebab apa? Sebab Allah sentiasa pantau dia. Ada. Jangan main-main tuan-tuan. Ngola-ngola kerja ni, gaji kita tu amanah. Kalau nilainya 1000, maknanya tugas kerja pun 1000 nilai dia. Tiba-tiba gaji tu 1000, tugas yang kita buat tak sampai 1000. Tugas kita buat 200-300 je. Lagi 800 baki tu syubhah. Yang tu kita buat makan anak bini kita, sebab tu keluarga jadi punah. Tu punca dia. Kenapa? Kita garu kepala sampai botak tengah garu. Kenapa anak aku degil? Kita bagi makan apa? Memang yang makanan tu kita bagi tu halal, tapi sumber tu daripada mana? Sebab tu orang panggil apa? Tuang dalam kerja ni, jangan buat lebih kurang. Sebab tu kerja dia amanah, buat sungguh-sungguh. Buat kerja sungguh-sungguh. Sebab tu Tok Guru Ni Aziz masa jadi menteri besar, dia ada 2 pen dekat poket dia. Satu pen kerajaan, satu pen peribadi. Kalau urusan peribadi, dia guna pen peribadi. Urusan kerajaan, baru dia pakai pen kerajaan. Lepas tu pula, bila dia nak sembahyang, dia tutup habis aircon dekat pejabat dia. Bila orang tanya kenapa Tok Guru tutup aircon, dia kata aircon ni untuk urusan kerja, aircon ni pejabat punya. Aku semayang bukan urusan kerja, semayang urusan peribadi. Sampai tahap tu dia jaga. Lepas tu berkat, lepas tu hidup. Tengok mana dia duduk rumah kediaman menteri besar, dia duduk rumah dia kat Pulau Melaka. Rumah kayu tu juga dia duduk tu, sebelah masjid dia, kat sekolah dia. Nampak? Ini sebab tu dia cakap, bila orang tu diajar dengan didikan agama, tak payah risau dah bab lain.
integriti ke, rasuah ke apa, insya-Allah. Tapi yang jadi masalah hari ni, orang jahil berkenaan agama. Lepas tu kita nak masuk juga konsep moral lah, prinsip lah, dia takkan jadi. Takkan jadi, melainkan back to ad-din, balik kepada agama. Itu je punca dia. Sebab tu Nabi kita ni, dia adalah contoh ikutan yang terbaik, uswatun hasanah. Balik ikut Nabi lah. Ikut Nabi. Nabi itu contoh terbaik dah. Baik, jadi huwa sayyiduna, Nabi itulah penghulu, kerana Nabi lah yang mula-mula dibangkitkan. Habis dah malaikat maut cabut nyawa, Allah tanya, siapa lagi yang ada? Masa tu sunyi sepi. Tak ada suara satu pun. Sunyi sepi. Krik-krik pun tak bunyi. Kalau krik-krik tu ada lagi. Memang ni tak ada, senyap. Siapa lagi? Masa tu Allah dengan rasa gahnya, Al-Mutakabbir, nama Allah kata, sekarang siapa yang rasa hebat, bangkit dah. Senyap. Siapa yang dulu konon-konon berkuasa atas muka bumi, bangun. Bangun dah. Mana pemimpin Amerika? Bangun dah. Tak ada. Pemimpin Rusia, bangkit. Tak payah kata pemimpin Malaysia. Bangkitlah. Yang dulu lawan hudud, lawan hukum Allah, bangun. Aku nak tengok. Tak ada siapa. Tu Allah nak tunjuk kehebatan dan kekuasaan ni. Jangan sombong. Kita bawah genggaman Allah. Kita duduk dalam genggaman Allah. Kita hidup pun Allah bagi hidup. Kan? Akhirnya barulah di Allah mengarahkan malaikat Israfil dan dibangkitkan semula, kemudian ditiupkan sangkakala. Dia tiup sangkakala yang kedua, barulah hidup semula. Mula-mula yang hidup ialah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kat mana Nabi bangkit? Kat makam dia lah. Dekat Masjid Nabawi tu, Nabi akan keluar daripada situ. Kemudian Nabi, dalam riwayat cerita, Nabi akan sapu tanah-tanah yang melekat di mukanya. Sapu tanah. Sebab mau keluar daripada tanah kan. Jadi Nabi bangkit. Lepas Nabi bangkit, barulah Nabi-Nabi yang lain, Rasul-Rasul yang lain, kemudian alim-alim ulama, kemudian barulah orang-orang biasa kita semua baru bangkit. Bangkit seorang-seorang. Kalau yang dah mati di kubur, dia bangkit kat kubur. Kan? Kalau yang yang mati kat mana, dia akan bangkit kat tempat dia mati. Kat mana dia mati? Situ jasad dia ditanam, bangkit situ. Kalau dia meninggal dalam perut buaya, kena makan buaya, dia keluar di situ. Semua memang begitu. Dalam hadis sebut begitu. Kan? Dia bangkit situ. Dan bangkit ni pula puncanya daripada Ajabuz Zanab nama dia. Semua bila ditiup sangkakala semua hancur. Melainkan ada 10 perkara yang tak hancur. Antara daripada 10 tu, salah satunya dipanggil Ajabuz Zanab. Ajabuz Zanab ni dia biji berwarna hitam. Dia duduk di belakang, di bawah kita punya tulang belakang ni, ujung sekali bahagian ekor bawah tu, dia duduk situ. Dipanggil Ajabuz Zanab. Nanti bila mati, jasad kita semua hancur, dengan tulang-tulang semua hancur. Ajabuz Zanab ni tak hancur. Bila ditiup sangkakala kali kedua, kita dibangkitkan, kita akan keluar hidup semula daripada Ajabuz Zanab tu, macam pokok yang tumbuh daripada benih. Dia akan keluar, bangun macam tu. Itu namanya Ajabuz Zanab. Dia kecil je, biji sawi, warna hitam, duduk kat belakang, tulang belakang kita ni bahagian hujung kat ekor. Balik nanti cuba cek tengok, takut tak ada. Jangan risau, semua orang ada. Takkan tak ada pun. Ada. Jangan risau. Baik. Jadi itu dia, Nabi bangkit. Kemudian wa awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'. Dan Nabi kata, akulah orang yang pertama akan memberi syafaat. Orang lain semua Allah tak izin lagi, tapi Nabi Muhammad Allah berikan kemuliaan. Nabi Muhammad orang pertama akan bagi syafaat. Yang akan pertama diberi hak untuk memberikan syafaat. Syafaat ni apa maksud dia? Syafaat ini artinya pertolongan. Pertolongan. Kata guru kami, Tok Guru Siddiq Noh, kalau tidak dengan syafaat Nabi, kompom kita dalam neraka, dia kata. Kan? Kalau tidak dengan syafaat Nabi, pasti, bukan mungkin dah, kompom. Yang kata tu Tok Guru ni Allah. Warak, ibadat banyak. Tok Guru Siddiq Noh, saya duduk dengan dia di pondok tu. Dia balik tengah malam, pukul 2-3 pagi, kadang baru sampai pondok sebab kuliah jauh-jauh. Tapi pukul 4, pukul 5 pagi dah terpacak dah di masjid, mayang tahajud. Lepas tu
Semayang subuh, lepas semayang subuh buat kuliah pula lagi. Padahal amal, dia nak ceritanya amalnya banyak dah. Walau amal banyak, dia kata kalau bukan kerana syafaat Nabi, confirm kita dalam neraka. Tu orang amal banyak cakap itu. Dan kita amal kurang. Jadi kita fikir, jadi tak boleh kita kata alah aku tak payah pertolongan Nabi pun aku boleh. Jangan cakap besar. Dosa kita banyak. Dosa kita banyak. Dosa yang kita sedar, dosa yang kita tak sedar, dosa yang kita tunjuk, dosa yang kita sembunyikan, macam-macam jenis dosa. Dosa hati, dosa zahir, dosa batin. Kadang macam mengumpat. Orang faham mengumpat ni bercakap. Kadang-kadang dalam kitab tasawuf juga sebut, ada juga mengumpat yang tak menggunakan mulut, dia mengumpat di dalam hati. Mengumpat juga. Contoh kawan dia datang kerja pakai pelik, baju colouring, kan? Tudung apa? Tudung hijau, baju merah, muafakat. Ni. Lepas tu kain bawah pula biru, kasut kuning, Allah. Dah macam bendera Malaysia. Kan? Orang pun tengok atas bawah. Dia tak cakap kat mulut. Dia tengok gitu je. Assalamualaikum, salam. Dalam hati, bodoh dia kata. Macam orang gila pakai baju. Dia cakap dalam hati je. Cakap dalam hati tu ngumpat dah. Allah tahu tak tahu? Allah tahu. Jadi tu dosa tak tu? Tu kadang-kadang dosa yang kita tak sedar. Jadi banyaknya dosa kita ni. Jadi bila banyak dosa, yang kita harapkan pertolongan daripada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Jadi minta selalu isfa' lana ya Rasulullah. Doa. Dalam doa kita cakap Melayu pun tak apa. Ya Allah, jadikanlah engkau memberi izin ke atas Nabi-Mu, Nabi Muhammad, untuk syafaatkan aku sekeluarga. Sebab saat nanti aku susah. Kita tahu kita akan susah nanti waktu tu. Jangan rasalah kita senang. Susah. Kita mengharapkan pertolongan daripada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Jadi macam mana nak dapat pertolongan Nabi? Kita dulu kena tolong Nabi kat dunia ni. Macam mana nak tolong Nabi? Tolong jaga Nabi. Tolong jaga agama yang Nabi bawa. Jagalah agama ni. Nabi kena hina senyap. Kalau nak pergi kerja lah tak tahu. Saya buat ceramah di sekali tu, masa yang kes penghinaan terhadap Nabi ni, kita buat lepas sembahyang Jumaat. Masa tu belum PKP lagi. Lepas sembahyang Jumaat, naik atas belakang Hailak tu, kita ceramah. Sembahyang Jumaat penuh sampai belakang masjid. Tapi bila nak suruh himpun untuk pertahan Nabi, suku je yang tinggal, yang lain semua pakak belah. Kita tanya, mana ni nak tahan Nabi ni? Minta maaf Ustaz, kerja. Tak apa, kita jawab kerja alasan kita. Sok di padang mahsyar, bila saat kita minta, ya Rasulullah tolong saya, Rasulullah syafaat saya, Rasulullah cakap, minta maaf, saya ada kerja. Bau padan ke? Nampak? Jadi makna kita lebih besarkan kerja kita daripada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kerja-kerjalah, tapi yang paling besar di hati Allah dan Rasul. Jangan sampai membesarkan kerja. Ini yang syirik tersembunyi. Yang ni yang disebut sebagai syirik khafi. Dia tak sedar dia telah menduakan Tuhan. Dia telah membesarkan yang lain daripada Allah dan Rasul dalam hati dia. Kerjaya, gaji, pangkat dan sebagainya. Sebab tu dalam semayang kita disuruh takbir Allahu Akbar. Maknanya Allah Maha Besar, lain daripada Allah, kecil belaka. Jawatan aku kecil, pangkat aku kecil, buang habis semua. Yang besar hanya Allah dalam hati aku. Itu kita kena faham. Lepas tu masa tu kes tu, ceramah tu asalnya ada permit. Kami mohon dekat IPD, tiba-tiba ditarik balik. Tengah-tengah hampir-hampir pagi Jumaat tu, permit tu ditarik balik. Bila kita tanya apa alasan permit ditarik balik, kerana ketua kampung Tok Sidang tak setuju. Tu kata bodoh kan, marah. Tok Sidang Melayu, orang Islam, nak tahan Nabi, dia tak bagi ceramah. Akhirnya polis tak bagi. Tapi kami buat juga. Polis berhimpun dah kat depan. Saya kenal, walaupun dia tak pakai uniform, dia pakai baju biasa, tapi kita tahu sebab kita pernah ceramah dekat tempat dia. Jadi duduk depan. Habis-habis ceramah, salam-salam semua. Dia kata, ustaz ni langgar undang-undang. Saya kata, langgar undang-undang apa? Ustaz dah tahu ceramah ni tak ada permit, kenapa ustaz ceramah juga? Saya kata, permit ke tak ada permit, itu Nabi saya dan Nabi awak juga. Wajib atas saya pertahankan Nabi saya. Bukan pasal permit ada ke permit tak ada ke. Ini Nabi saya. Saya wajib pertahankan dia.
Semoga-moga dia pertahankan saya esok nanti di hari akhirat. Ini nak berkira permit tak permit. So saya cakap, wahai PDRM, tengok logo dan lambang kamu pun ada tertulis Allah dan Muhammad. Maknanya itulah tunggak segala-galanya. Tiba-tiba lebihkan undang-undang, prosedur lah, apalah. Bila sebut Allah dan Rasul, batal segala-gala yang lain. Tak kira prosedur ke apa ke, ini Allah dan Rasul lebih hebat daripada segala-galanya atas muka bumi ni. Raja pun kalah, sultan pun kalah, sebab Allah dan Rasul, kan? Sebab tu kita kena faham perkara ni, kan? Kerja-kerja, ya, apa tugas-tugas, tapi agama jangan diletakkan ke belakang. Jangan, saya kadang minta maaf cakap, kadang-kadang bila ni buat ni kan, kita kata ini saya buat kerja agama ni, tahu ustaz, tapi ni prosedur. Kira apa prosedur? Ini agama. Agama nombor satu, al-Islamu ya'lu wa la yula alaih. Islam paling atas dan tak ada siapa lebih atas daripada Islam. Tapi itulah dakwah barat lanatullah, dah doktrin dalam kepala kita. Nak suruh pegang undang-undang lah, pegang peraturan lah yang dicipta manusia, sehingga kita menenggelamkan peraturan Allah yang asalnya itulah pegangan kita. Ini yang berlaku hari ni. Akhirnya terpaksa ikut manusia kata, apa Allah kata tak pi. Lepas tu hari ni undang-undang PKP ni, undang-undang COVID ni, kan, bila undang-undang mengatakan tak pakai pelitup muka 1,500, paling maksimum 10,000. Oi, taat sungguh semua orang. Tapi Allah dulu lagi kata, Nabi 1400 tahun dulu lagi kata, tutup aurat nanti dibakar dalam api neraka. Tutup tak? Dia buat dek itu kan. Tapi manusia kata 1,500, tutup tu kot, 5 lapis tu pakai, takut tertinggal satu. Nampak? Jadi maknanya siapa dia taat? Ni yang masuk dalam kubur nanti malaikat tanya, Marabbuka, dia akan jawab kerajaan Malaysia. Marabbuka KKN, Marabbuka NKN. Sebab itu lebih dia takut daripada Allah. Bukan saya suruh langgar, tak apa, kita taat. Yang menjadi masalah pada umat kita pakai pelitup muka, tak ada masalah, saya pun bawa. Tapi kalau manusia kita boleh taat, Tuhan lebih lagi kita taat. Ini manusia kita taat, Tuhan tak taat. La ilaha illallah. Kalau gitu siapa Tuhan kamu? Ini yang malaikat tanya. Sebab tu malaikat tanya, Marabbuka. Patutnya apa malaikat nak tanya? Kalau orang tu mati Islam dah, patut tak payah tanyalah, betul tak? Dah tengok kawan tu mati Islam, tanya apa lagi siapa Tuhan? Tapi tujuan tanya tu sebab nak bagi faham apa yang ada di hati kita sebenarnya, Allah atau selain Allah. Lepas tu la ilaha illallah, tak ada Tuhan melainkan Allah. Boleh? Jadi kita setakat tu dulu. Tu kata sikit je. Nak khatam ustaz pun tak tahulah. Ni baru sini je kita baca. Baru hadis yang pertama ni, huwa sayyiduna Rasulullah. Nanti kita akan sambung ilan nasi kafatan. Apa maksud syarah kepada ilan nasi kafatan? Jadi pagi ni kita nak faham kesimpulan dia, pegang betul-betul Rasulullah paling atas sekali dalam diri kita. Lebih daripada segala pemimpin kita, bos kita ke apa, Rasulullah paling atas. Kita kena nekat, aku sanggup pertahankan Nabi aku walau aku dipecat daripada kerja. Itu saya tak takut bila berhadapan kata, dia kata, polis tu kata, nanti kami akan ambil tindakan terhadap ustaz. Kita kata tak payah kata nak ugut saya ambil tindakan. Cik ambil pistol, cik tembak terus atas kepala saya, sikit saya takkan berganjak. Kita takkan lari. Apa nak? Memang cita-cita saya nak mati kerana pertahankan Allah dan Rasul. Itulah mati yang paling indah sekali. Kalau takut mati, semua kita akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Kita semua akan mati. Tak nak mati pun mati. Nak mati pun mati. Tapi kita nak mati sebagai apa? Kerana apa? Untuk apa? Itu kita kena faham. Jadi itulah sebab tu saya cakap awal tadi, apa beza kita orang Islam dengan yang bukan Islam? Kalau kita hidup atas dunia ni sama saja, sebab nak cari duit, nak beli rumah, itu orang kafir pun fikir juga. Tapi tambahan kita orang beriman, aku buat semua ni kerana Allah dan Rasulku, kerana agamaku. Boleh? Jadi cukup sekadar ni.
yang dapat kita kongsikan. Nanti kita akan sambung ilan nasi kafatan. Betul ada sedikit produk perniagaan kat luar sana tu. Jangan keluar kot situ, keluar kot sini baru nampak. Jadi pakat-pakatlah membeli sambil niat menderma untuk bantu sekolah pondok dan juga tahfiz kami di Batu Hampar tu. Jadi pakat-pakatlah, moga-moga dengan bantuan tuan-tuan kami dapat melahirkan pelapis-pelapis ulama pada masa-masa akan datang, khususnya di negeri kita Perak dan umumnya di seluruh negara dan seluruh dunia, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu. Saya mohon maaf sekiranya terkasar bahasa atau menggurus hati mana-mana pihak. Apapun yang baik datang daripada Allah dan yang kurang itu dari segi diri saya sendiri, dari segi adabnya. Adapun hakikatnya kullu min indillah, setiap sesuatu semuanya daripada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas solihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa bana ya Allah dzunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bi mauti syuhada wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihi wassalatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.